Pengotor buang air besar di hadapan rumah selain seringkali bergaduh sesama mereka dek kerana sikap si kaki botol. Lebih parah, kanak-kanak perempuan pula dicabul dan berlakunya kes kecurian. Kebanjiran etnik Rohingya di Semabuk Melaka didakwa penduduk menggugat keselamatan dan ketenteraman hidup mereka. Umpama kebal dengan tangkal azimat Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR, mereka berani melakukan jenayah. Ikuti pendedahan laporan wartawan Dua Rakyat, Khairul Rizwan Azizan. Kampung Pulau Senang di Semabuk ini antara 3 penempatan etnik Rohingya di Donduyung. Lokasinya yang agak tersembunyi di belakang premis berhampiran Lebuhraya Alor Gajah Melaka Tengah Jasin LAMJ ini menyebabkan kawasan ini sukar dikesan pihak berkuasa. Difahamkan penduduknya kini mencecah hampir 200 orang membabitkan 27 keluarga. Kalau dilihat di kawasan ini, mungkin rumah-rumah ini seperti tidak berpenghuni kerana sikap penduduk Rohingya ini sendiri yang suka mengasingkan diri dengan kawasan penduduk setempat. Namun, menurut penduduk di sini, mereka membayar sewa antara RM350 hingga RM400 sebulan. Malah ada juga satu rumah yang disewa kepada 2 hingga 3 keluarga. Dan mungkin kerana terlalu selesa juga tinggal di sini yang mungkin sudah lama, ada juga mereka yang beraninya. Itu aku tak mau tahu. Aku tak mau dengar. Sekarang kerajaan Malaysia mesti memberi hak sama rata kepada kami kaum minoriti, kaum pelarian Rohingya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang beri kami hak untuk menuntut hak kami. Kami juga manusia. Beri kami silayang, mungkin sudah cukup. Silayang bagi kami. Silayang Rohingya punya tempat. Ini orang Melayu jangan kacau. Di Kelang itu silayang kami punya kawasan. Our territory. Tak boleh bangsa lain kacau. Cina kah, Melayu kah, India kah, Indonesia kah. Tak boleh masuk. Jangan cuba kacau, jangan cuba halau kami. Okey, isu seterusnya Rohingya. Rohingya mendesak kerajaan untuk memberi kawasan selayang ditukarkan kepada kampung Rohingya. Semua penduduk Malaysia disuruhkan keluar dan ditinggalkan hanya untuk Rohingya. Ini aku nak cakap sikit Rohingya. Kepala bapak kau. Ini betul-betul kepala bapak kau. Kau apa? Negara bapak kau. Kau datang Malaysia atas simpati kerajaan, benarkan kau masuk. Ada rakyat membela, ada rakyat membantu. Engkau nak besar kepala, nak ambil alih selayang. Tukar kepada kampung selayang. Kepala bapak kau Rohingya. Ini bulan-bulan puasa aku marah ni. Saya marah tuan-tuan kerana tidak menyedar diri. Kita telah menjemput dan memberi kebenaran masuk. Sekarang nak ambil alih selayang. Tuan-tuan fikirlah apa saya cakap. Kalau saya cakap salah, tuan-tuan kecam dan buat laporan kepada saya. Okey? Assalamualaikum. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu, akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk
untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai.